letak. Bukan tu. Dekat bawah ni kita tulis bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi ilmu. Ada orang beli emas tapi dia tak ada ilmu. That's why kita dekat Pabigo sentiasa sebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat dan juga tuan-puan lah. So bila kita simpan ilmu, kita pun faham. That's why kita boleh konsisten simpan emas. Okay? So tanpa membuang masa, tuan-puan dah nampak speaker-speaker hebat kita dekat belakang ni. Saya akan mulakan dengan menjemput seorang influencer terkenal. Mungkin tuan-puan pernah kenal dengan dia, mungkin nampak kat media sosial dekat TikTok selalu nampak video dia kan. Okay, jadi hari ni saya bawakan kat tuan-puan. Kita belajar terus macam mana belajar dalam dunia emas dan juga kewangan ni tuan-puan. Okay, beliau telah bertahun-tahun dalam bidang dunia emas dan kewangan. Okay. So malam ni saya terus menjemput Cik Syara Muhammad Ismail, seorang pemilik bisnes berasal daripada Gombak, Kuala Lumpur. Dengan ini berikan tepukan gemuruh, dipersilakan Cik Syara. Tak sempat berehat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri belakang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Dengarkan yang dekat belakang sekali. Hello. Okay. First of all, selamat datang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab diberi keizinan untuk datang ke event malam ni kan. Alhamdulillah. Sebab ada orang dia plan untuk datang tapi Allah tak izin, tak dapat. Anak dia tu buat hal lah, dia sakit perut lah, ada orang tak tolong lah, kereta masalah lah. Ada orang dia nak plan untuk datang. Dia baru plan hari ni. Siapa baru plan hari ni untuk datang? Kat tangan. Oh, ramai kan? Jadi syukur banyak-banyak pada Allah sebab kita berada di sini ketika orang lain tengah berehat. Pelik juga ayat tu. Syukur sebab orang lain berehat, kita tak berehat. Berehat lah kena syukur kan, betul? Sebab apa? Imam Syafi'i cakap, kalau barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, dia terpaksa menanggung peritnya kebodohan. Ayat tu cukup powerful. Kalau kita boleh letak dekat mana-mana supaya kita selalu rasa eager untuk belajar, obses tambah ilmu. Sebab apa yang kita capai sekarang dan di mana kedudukan kita sekarang adalah hasil daripada makanan yang kita bagi dekat sini 5 tahun lepas. Sejak 5 tahun lepas. Jadi tuan-puan, saya yakin kalau tuan-puan konsisten buat apa yang kita buat hari ini, iaitu obses menuntut ilmu, 5 tahun daripada sekarang kita akan berada di next level. Sebab apa? Kalau kita biasa dengar, ilmu ni dia mengangkat darjat seseorang. Okay? Jadi bagi tepukan yang sangat gemuruh untuk diri sendiri boleh? Lepas tu pandang orang sebelah, cakap syabas. Bagi semangat. Macam dah ikhlas ya dia. Syabas. Ikhlas dah sikit. Okay. Secondly, yang saya hormati, kasihi rakan seperjuangan saya, tuan-puan kalau tengok ada yang pakai baju biru ni kan, pakai baju purple kan, kami daripada G100 dan 5G Associate under bimbingan Tuan Zulkifli Syafi'i, mentor yang ada lebih 600,000 penyimpan emas, dan kami dididik supaya mencintai ilmu dan obses menyebarkan ilmu. Jadi tuan-puan, siapa datang hari ni tanpa bayaran boleh angkat tangan sikit kan, saya tengok. Oh, yang lain semua bayar Siapa yang ajak pergi sini? Kita mau ni scammer semua yang ajak-ajak Semua free Okay. Sebab tu kita tak buat duit dengan seminar tuan-puan. Bahkan kitalah yang keluarkan kos kan, untuk apa-apa yang memerlukan kos kita keluarkan daripada ni kos kita sendiri. Dan harapan kami adalah supaya hari ni punya kelas dan kelas-kelas macam ni ada banyak lagi tuan-puan. Nanti contact balik introducer, tanya ada lagi kat event-event macam ni di mana, supaya kita mungkin boleh invite adik-beradik kita tempat lain kan, anak-anak kita mungkin. Bolehkah saya tahu berapa orang daripada sini yang customer kat tangan? Customer. Okay, lagi. Alhamdulillah.
Berapa? Okey, tengok orang sebelah cakap menyesal. Cepat cakap, tengok orang sebelah. Malu orang cakap orang sebelah. Uyo. Berapa sepatutnya ada? 100,000? Jadi tuan-tuan, itu adalah untuk orang yang pandang ke belakang, dia akan menyesal kan? So kenapa sebenarnya bila naik gaji, sepatutnya kemampuan menyimpan kita lagi tinggi, tapi tidak, bahkan makin berkurang. Saving kita makin banyak, tapi tidak, sama ada dia maintain ataupun bocor. Kenapa? Sebab naik income kita, naik juga nafsu, naik juga lifestyle. Hari tu saya dijemput untuk bagi talk oleh Jabatan Belia dan Sukan. Ada seorang speaker masa tu sebelah saya salute dia sebab dia willing untuk cerita tentang masalah kesilapan dalam kewangan dia, supaya audience ambil kebaikan. Dan bukan semua orang willing untuk cerita macam tu. Dia cakap apa tau? Dia cakap dulu masa zaman dia muda, dia declare bankrupt. Dia doktor. Zaman dia muda, dia ada macam-macam. Dia ada motor kuasa besar, dia ada ini, ada itu, macam-macam lah. Sampai satu tahap tuan-puan, dia punya income 10,000 sebulan. Takut saya cerita best-best ni habis masa. Dia punya income 10,000 sebulan. Tapi 9,000 bayar dekat bank. Setiap bulan dia survive atas RM1,000, menyara diri dan isteri dan anak. Itu sebab apa? Meremang belum rumah saya cerita. So tuan-puan, benda ni nampak macam wish, biar betul ada kes, banyak kes macam. So benda tu sebenarnya apa? Dia makan duit kita sikit demi sikit, kan? Belum lagi cerita GrabFood, tuan-tuan. Sekali kita order GrabFood, berapa dia punya service charge? RM5 je kan? Sebulan berapa tu? Sehari pula makan 5 kali. No. Tapi tuan-tuan jangan salah faham. Ada juga orang yang dia memang dah masak sebab dia buat bisnes. Jadi dia upah GrabFood. Tapi itu lain cerita. Sebab apa? Dia exchange masa dia, daripada dia masak, dia bayar GrabFood. Baguslah dia upah bagi RM5 dekat orang tu, dia dapat makan free segera. Betul? Tapi masalah dia kat mana? Orang yang dia tak bukan yang buat bisnes pun, dia upah GrabFood, dia buat apa? Duduk atas sofa tu, tengoklah. Oh, hari ni siapa bercerai ya? Oh, besok. Itu yang dia tengok. Itu liability ke asset? Liability ya tuan-tuan. Rugi dia kita, okay? So, cakap tentang simpanan bocor. Kalau tuan-tuan tengok 75% rakyat Malaysia saving RM1,000 pun tak ada. Siapa yang first time dengar statistik ni? Ada kan? Saya rasa kita berzikir dengan statistik ni hari-hari. Ada yang first time. 75 bukan 7.5, 75% rakyat Malaysia, Bank Negara punya statistik ni, tidak ada saving walaupun RM1,000. RM1,000 ni kalau kita simpan sebulan 50 ni tuan-tuan, dah sampai 2 tahun settle, dapat RM1,000 kan? Tapi maksudnya apa? RM50 pun nak aku simpan. Sebenarnya bukan nak aku simpan, masalah yang besar apa? Simpan tapi korek. Tuan-tuan bayangkan 10% yang tadi kita kira-kira sebulan daripada gaji, 10% kita simpan selama katakan 5 tahun kita bekerja. Bayangkan kalau kita simpan dalam emas. Oh, senyum. Senyum pahit ke, senyum manis sendiri je tahulah. Sebab apa?
saya cerita, saya beli emas public gold 2018, 5 dinar, harga masa tu 3,800. Hari ni harga dia sudah 8,000 lebih. 5 tahun dapat free 4-5,000. Siapa mau bagi? Tu 5 dinar. Kalau konsisten 10% setiap bulan. Sebab itulah hari ni kita datang sini kaya dengan emas. Bukan macam tentang kekayaan, tuan-tuan. Kita mau cerita betapa pentingnya kita bekukan simpanan kita dalam emas. Sebab emas ni, dia buatkan kita tagih untuk simpan lebih banyak emas. Tapi kalau tuan-tuan simpan dalam cash, rasa mau belanja. Saya beri contoh simple. 5 dinar sama dengan 8,000. Tuan-tuan buka tangan kanan, buka tangan kanan. Tangan kiri lagi sekali. Saya tak boleh kalau jadi jatuh mic saya ni. Okay. Sebelah kanan bayangkan ada 8,000. Tinggi 8,000, 50. Tangan kiri ada seketul 5 dinar. Bayangkan Okay. Cuba angkat tangan mana yang tuan-tuan rasa terliur mau belanja. Angkat tinggi-tinggi. Kalau dia yang tangan kiri itu saya rasa daripada kecil memang ibu dia ajar dia mendapat emas. Dah? Okay. So terbukti bahawa apa? Kita terliur untuk belanja cash. Tuan-puan sudah tahu benda ni, kenapa masih simpan cash banyak-banyak? Sampai ada yang cakap apa? Saya memang simpan dalam bank sekarang sebab senang saya belanja. Patutlah bocor. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita cakap apa? Saya simpan dekat bank supaya senang. Kita kena cari cara yang paling susah untuk keluar. Sebab tu kalau kita mau menyimpan, kita kena make sure ada 2 F. Apa? Forgotten and for saving. Mesti kena ada. Tuan-tuan cuba fikir, apa dalam simpanan saya yang ada 2 unsur ni? Forgotten and for saving. Forgotten sebab tuan-tuan, siapa-siapa yang kat sini, siapa yang dah start simpan emas? Jujur, angkat tangan. Sudah start simpan emas? Angkat tangan. Wajib buat auto debit. Barulah tuan-tuan dikatakan faham dengan poin apa? For saving. Kalau bagaimana tuan-tuan dah buat auto debit, kita akan ada pilihan. Mau menabung ke? Mau shopping? Bulan ni emergency. Kenapa emergency tu? Kalau saya nak beli beg tu takut sold out. Itu kan emergency ya. So, buat for saving. Saya bagi contoh, dia beli SP pun adalah harta for saving betul. Kalau lah dia beli SP tu, sebelum dia singgah ke KBSP, dia terus masuk ke dalam akaun bank kita, baru kita boleh pilihan mau pergi masuk KBSP ke tidak. Agak-agak orang masuk ke tidak? Confirm lah dah masuk kan. Yang masuk tu pun balik-balik tengok dia punya rules segini boleh keluar ke tidak ya? Kan? Dan sekarang lebih parah lagi sebab apa? Dulu memang tak boleh keluar kecuali sakit, kecuali beli rumah, kecuali sekarang ni akaun 3 tu boleh keluar. Tepuk tangan dia terbaik. Boleh keluar akaun 3. Keluar tu boleh tuan-tuan, keluar pergi mana? Simpan emas lah. Sebab return dia BSP 5%. Orang yang bijak, dia nampak ni sebagai berita baik ke berita buruk? Berita baik lah. Bila boleh keluar BSP akaun 3, dia keluarkan tu simpan dalam emas ni yang tengah tengok online ni semua ni. Tuan-tuan, siapa yang tengah tengok online ni belum lagi menabung emas, tuan-tuan kena contact cepat-cepat owner TikTok yang tuan-tuan tengok tu. Sebab mereka ni adalah orang yang obses menuntut ilmu. Sebab tu tuan-tuan dapat nampak saya sekarang ni. Sebab mereka datang ke seminar-seminar macam ni untuk belajar ilmu. Akhirnya sampailah ilmu tu kepada tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan mungkin duduk dekat mana? Korea Selatan ni. Korea Selatan ni kan? Dekat mana? Dekat Johor, dekat lain-lain tempat kan? Still dapat ilmu sebab apa? Asbab owner kepada handphone ni. Okay? Jadi tuan-tuan kontak mereka ni bagi tahu saya mau start hari ni juga buat auto debit at least RM100 saja dekat Gap. Dan siapa yang ada dekat seminar ni tuan-tuan beruntung. Kenapa tahu? Sebab kita ada fire sale. Ada fire sale kan? Fire sale tu best lah apa? Kalau kita beli dekat luar, dekat public code tapi beli secara online, kita nak tunggu postage lambat sampai. Lepas tu kita ada kena keluarkan apa? Kos-pos. Alang-alang tuan-tuan sudah datang sini pun. Dan ni masih awal bulan kan? Duit mesti masih banyak kan? Sudah simpan awal-awal. Tengok jawapannya. Kan? Sudah simpan awal-awal. So, ambil peluang nanti tuan-tuan. Nanti akan ada sesi fire sale. Siapa-siapa yang nak datang next time, ada seminar kaya dengan emas, datang ke branch. Sebab tuan-tuan bukan setakat boleh kejar fire sale ni offer, bahkan boleh experience memegang 1 kilogram emas. Okay. So next kita mau cakap tentang apa? Ada orang yang punya mindset macam ni. Dia hidup tak susah, tak senang. Biasa-biasa je. Ramai manusia ni, kenapa kehidupan dia nak meningkat? Sebab apa? Sebab dia selesa dengan keadaannya.
Kadang-kadang selesa tu bukan bermaksud dia kaya. Selesa tu maksudnya sudah terbiasa. Okey? Terbiasa sudah, memang setiap tengah bulan, hujung bulan, seminggu terakhir sebelum gaji, memang duit akan habis. So, mau risau apa? Sabar, saya tunggu gaji. Kan? Dia sudah biasa, memang hujung bulan sama isteri memang akan tarik rambut bergaduh sebab duit. So, apa heran, dia dulu 10 tahun hidup kahwin memang macam tu, sudah biasa. Tapi tuan-tuan, kita kena faham bahawa kita kena kaya bukan sebab kita saja. Kalau kita fikir, tak apalah, memang biasa pun macam ni, kita syukurlah seadanya. Sebab kalau orang kerja, terpaksa spend lebih masa, kena penat sikit kan. Akhirnya dia pilih untuk tak kaya. Tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan selfish. Kenapa? Kita ni, betul, kekayaan bukan segala-galanya. Tapi bila kita ada banyak duit, banyak kebaikan kita boleh bagi dalam hidup orang. Betul? Dah banyak jauh-jauh lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita penat tau. Mau beli apa-apa untuk parents semua, mau kena bagi 5. Sebab ada 5 orang adik-beradik. Betul? Mak cakap teringin lah, mau ada makan ni. Okey, cakap dekat grup, semua orang bahagi 5 duit. Sebab mak kita teringin mau makan dekat sini. Tapi kan duit tak boleh. Kita yang dapat semua orang relax, kita keluarkan. Kan? Ada saudara kita perlukan, mau pergi sambung belajar. Dulu saya masa sambung belajar universiti tuan-tuan, saya tak ada duit. Dapat surat ke apa? Tahniah dapat sambung belajar masa UU. Yuran dia 1,800. Saya cakap dengan mak saya, macam mana ni masuk universiti nak bayar 1,800 kalau tak boleh masuk ni. Kita excited lama saya tunggu masa UU kan. Lepas tu alhamdulillah sepupu saya ada duit, pinjam ada duit sepupu 1,800. 1,800 dah ada. Kan? Jadi kita mahu jadikan supaya mungkin ada dalam kalangan kita memang sudah kaya, tapi ada dalam kalangan kita mungkin orang-orang yang dalam hidup dia ni memang keluar dari susah. Jadi kita nak jadikan ini sebagai peluang untuk kita menjadi satu-satunya orang yang mengangkat dan mengeluarkan family kita daripada kemiskinan dan kesusahan. Okey? Tak payah ambil lama tuan-tuan. Ambil 2-3 tahun je kalau semua betul menuntut ilmu, study, duduk dalam circle yang betul, ikut, okey? Alhamdulillah dealer-dealer public good tuan-tuan, especially under G105G ni, ramai dalam kalangan mereka ni income 4 ke 5 angka ke atas. Padahal baru start buat bisnes 2-3-4 tahun tuan-tuan. Sebab apa? Kita duduk dalam circle yang betul, dapat ilmu yang betul, buat bisnes yang betul. Semua tu sangat membantu. Okay? So, kalau orang tanya kenapa kita perlu kaya, sebab kita hidup bukan sekali. Kita hidup berapa kali? 7 kali. Kita hidup 2 kali. Sekali di sini, sekali lagi di alam sana. Mana lagi lama? Alam sana. Kita sudah prepare ke belum alam sana? Kita sudah hidup berapa tahun? 40 tahun, 30 tahun. Selama ni kita banyak prepare untuk alam mana? Alam dunia kan? Semua untuk dunia. Mau kena kumpul duit, mau beli kereta baru, kena kumpul duit supaya dapat beli iPhone yang terbaru, kena kumpul duit supaya boleh tunjuk pada orang yang kita ni pun buat bisnes tidak mampu. Semua dunia. Tapi sebenarnya hidup lagi lama di sana daripada sini. So sebaik-baiknya sepatutnya kita menjadi orang kaya ni untuk apa? Supaya kita boleh kumpul aset yang banyak yang kita boleh tinggalkan kalaulah kita dijemput ilahi besok. Sebab tuan-tuan, bila kita meninggal nanti, kita tak akan fikir pun tentang kita punya kereta Velfire tu. Kita tak fikir pun tentang duit yang ada dekat bank. Kita tak akan fikir, tak sempat mau fikir. Dalam kubur kita fikir apa? Ada lagi keamalan apa dekat dunia tu yang boleh selamatkan aku malam ni sebelum bulan datang patut bagi aku malam ni. Itu yang kita akan fikir, kan? Jadi sebelum datang masa tu, kita kena all out cari duit, all out prepare kita punya aset ni supaya dia menjadi apa? Mesej cetak pahala yang non-stop. Walaupun dia sudah mati, dia tetap cetak. Contohnya kita dapat rumah anak yatim, di mana orang manfaat dari situ. Kita ada masjid, kita ada surau, kita ada yayasan, kita buat telaga. Semua kita boleh buat, tapi semuanya perlukan apa? Duit. So kita cari duit bukan untuk semata-mata untuk diri kita. Untuk diri kita nak bayar kaya pun dapat tuan-tuan. Kita makan sehari nasi mungkin 5 kali, paling-paling 100 cukup lah. Betul? Mantap ya 100. Betul. Sekali makan 30. 3 kali makan 100 lah kan? Okay. Next adalah tiada ilmu orang kaya. Okay. Tuan Zulkifli Syafi'i, dia share satu formula yang saya rasa sangat simple, straightforward, and yet achievable dan boleh dibuat. Practical ilmu dia. Okay, tak payah belajar dahsyat-dahsyat, susah-susah ilmu kewangan ni tuan-tuan. Saya mau share ilmu tu, siapa mau tahu? Ada yang berminat dengar ilmu ni yang kadang-kadang tinggi-tinggi sikit lah. Okay, pada bulan banyak masa lain-lain ya. Alhamdulillah.
bila kita mau menabung ni, kita kena ada ilmu. Baru kita faham halal tujuh kita. Kalau kita memandu, kita tak ada halal tujuh, kita pun pening. Next apa? Next apa tak tahu kan? Okay. So Tuan Zulkifli Syafie, dia share satu formula. Hati-hati siapa nak nampak tu. Okay. Kaya sama dengan tabungan tambah harta ataupun aset tolak hutang. Yang ini tuan kena catat dan ingat. Okey? Kita terus satu-satu lah insya-Allah. Bila cakap tentang menabung tuan-tuan, bukan melabur Sebab ramai orang yang berpendapatan tinggi katakan dia rasa macam mau cepat tambah income lah. Dia buat apa? Dia pergi masuk dalam pelaburan. Akhirnya lebur dulu sebelum dapat untung sebab tanpa ilmu. Jadi sepatutnya 6 ke 12 bulan gaji kita mesti fokus dan agresif consistently buat apa? Menabung. Okey? 6 ke 12 bulan gaji. So kalau gaji 3,000, darab 6 darab 12 bersama dengan berapa? Berapa? 3 bulan gaji 3,000 darab 12 18 yang kita 18 darabnya 18,000. Okey? So 18,000 ke 36,000. Kita kena fokus mesti ada emergency saving. Emergency saving ni kita simpan dalam mana? Mesti simpan dalam saving yang low risk, risiko rendah. Sebab kalau kita simpan dekat risiko yang tinggi, takut nanti kita punya simpanan hangus. Okey? So simpan dekat mana? ASB atau tabung haji atau fixed deposit kan? Fixed deposit ni dia kena banyak lah kan? Ataupun apa? Emas. Okey. Kalau tanya saya beritahu apa? Simple ya tuan-tuan. Emas ni adalah simpanan wajib. Okey? Jangan simpan 100% dalam emas. Jangan juga simpan 100% dalam cash. So yang atas ni cash. Yang bawah ni emas. Satu dalam emas Okey. Jadi katakanlah setiap bulan gaji masuk 3,000. Saya suka bagi tahu supaya orang ketepikan 20% daripada gaji. Tapi saya percaya dari segi hakikat dan segi realitinya 10% orang susah. Kalau sekarang dah ada udara biru muka dia kan, mau simpan 10% tu pun memang struggle. Tapi tak apalah kalau dah 20%, 10%. So daripada simpanan tu pecah dua. Separuh simpan dalam emas, separuh simpan dalam any of this lah, mana-mana ni. Separuh-separuh. Kenapa? Kalau kita simpan semuanya dalam emas, sebab ni emergency saving. Tiba-tiba kita perlukan duit, kita terpaksa guna kita punya emas untuk kita survive. Kalau kita simpan semua dalam emas, apa keburukan dia? Kita mungkin jual emas kita dalam keadaan kita masih belum lagi dapat return daripada kenaikan harga emas tu. Sebab emas ada spread, betul? Ada susun nilai. Kena sabar, kena tunggu 2 tahun ke atas at least. Tapi kalau semua simpan dalam emas, kita memang tak ada cash lah. Jadi separuh simpan dalam cash, separuh simpan dalam emas. Kenapa kita dah simpan semua dalam cash? Ada 3 reason utama. Tuan-tuan, sesiapa yang menabung dengan 3 reason ni, insya-Allah dia punya simpanan akan bertambah. Gram emas dia tanpa dia sedar akan bertambah sangat lagi. Yang pertama, ni mesti catat. Yang pertama adalah simpan emas sebab untuk elakkan duit bocor. Ini mesti letak. Sebab kita memang tahu sudah, realitinya kita simpan duit bocor, mesti simpan dalam emas. Yang kedua adalah kita simpan emas sebab apa? Nilai duit makin jatuh. Tuan-tuan ingat je zaman dulu-dulu kita shopping kan, satu troli berapa? Berapa satu troli kita bayar? 100. Sekarang berapa? 500 tuan-tuan. Betul kan? Depends juga kita shopping apa. Ada juga kadang satu je barang 500. Sebabnya mahal kan? Generally. Okay? So next extra saving, lepas 6 bulan gaji kita buat apa? Kita start bina aset. Ini barulah start masukkan melapor ke apa di sini. Apa contoh aset yang kita boleh bina untuk dapat cash flow? Contohnya apa? Rumah. Okay? Rumah. So, rumah. Yang kedua apa? Tanah mungkin. Lagi? Apa? Royalty untuk orang yang ada. Royalty lah. Lepas tu business, business. Okay. Ini semua ni, apa yang kita expect daripada sini adalah positive cash flow. Okay. Duit tambahan. Okay. Duit tambahan ni pula nanti bila masuk, bila datang, kita buat apa? Kita menabung lebih banyak emas. Okay. Lepas emas itu bertambah, nilai dia
peluang kita makin bagus, apa kita buat? Kita beli lagi rumah kedua. Rumah tu bukan untuk kita tinggal, tapi untuk apa? Untuk kita sewakan, dapatkan cash flow lagi dan seterusnya lah. Okay? So at the same time tuan-tuan, siapa-siapa yang ada hutang, consistently, okay, fokus settlekan satu persatu hutang. Apa contoh hutang? Kad kredit, lagi apa? CPTN, okay? Kereta. Personal loan, kereta dan sebagainya lah Okay. Tapi make sure utamakan hutang-hutang yang dia makan banyak daripada duit kita. Apa contohnya? Kad kredit, along, kan? Shopee Pay Later pun hati-hati ya. Shopee Pay Later. Kalau boleh elakkanlah shopping benda-benda yang tak perlu ni. So, dalam banyak-banyak bisnes ni tuan-tuan, dalam banyak-banyak aset yang kita bina, siapa dekat sini dia tertarik untuk bina aset rumah lepas dia cukup 6 ke 12 bulan saving? Pakai tangan ni tinggi. Seorang boleh pilih satu je tau. Ada yang start. Lagi tanah. Dah Okay. mudah. Royalty. Tuan Zul jangan tangan. Business. Nangkap juga tangan kiri pula. 3 orang yang business. Yang lain ni apa? Saya cukuplah 6 ke 12 bulan gaji sekarang. Okay, saya mau cakap hari ni tentang ni, business. Okay, tuan-tuan, ni saya punya tajuk yang penutup sekali, okay? Dalam banyak-banyak aset yang akan mendatangkan pulangan, kenapa saya pilih business? Semua datang sini mau kaya kan? Tuan-tuan, kita kena percaya bahawa kita ni akan kaya sebelum kita kaya. Saya baca satu study, dia cakap apa tau? Hanya 12% ditunjukkan kan, finding menunjukkan hanya 12% sahaja jutawan ni adalah jutawan yang inherited millionaire. Inherited ni maksudnya apa? Dia wise dari parents dia, datuk nenek dia kekayaan tu. 88%, 88% millionaire adalah self-made millionaire. Siapa di sini dia rasa dia akan jadi self-made millionaire? Katakan. Ada juga yang nak katakan. Saya dapat soalan ke apa? Tapi tolonglah, malam sudah keberapa tu ni kan? So, kita kena percaya bahawa one day kita akan jadi millionaire. Kalau tuan-tuan consistently buat habit yang tuan-tuan buat hari ini, iaitu apa? Obses menuntut ilmu. Boleh tak? Okay. So, kalau kita betul-betul serius mau jadi millionaire, tuan-tuan, benda yang kita kena buat adalah kita kena buat bisnes. Kenapa? Simple. Nabi cakap 9/10 kekayaan datang daripada bisnes. Kalau contoh, saya suka buat teknologi ni sangat simple dan straightforward. Contoh, saya ada sebuah rumah 2 tingkat. Okay, semua harta saya dalam tu. Okay. So saya cakap, saya rasa saya meninggal besok lah. So saya rasa saya ada waris, saya cakap saya mau let go lah. Siapa-siapa mau hartanya ambil lah. Tapi saya cakap 9/10 daripada saya punya kekayaan semuanya berada di tingkat atas. Okay, 1/10 tingkat bawah lah. So okay, boleh serbu siapa cepat dia dapat. Semua orang lari. Daripada 100 orang tu, 2 orang saja yang pergi atas. Lagi 98 pergi bawah. Dia cari bawah sofa, angkat semua sini-sini. Susah lah dia. Susah sebab satu ulung. Saya pun jam. Tuan-tuan jam kan kalau orang ni lah. Dia pergi cari ke bawah. Sebenarnya siapa yang mau kaya tapi dapat bisnes, sama lah orang ni. Sebab Nabi cakap kekayaan 9/10 datang daripada bisnes. Kita mau kaya, kita dapat bisnes. Jam. Boleh makan gaji kaya, tapi 10% je lah dia punya possibility. Okay? So, dalam banyak bisnes yang saya pernah buat sebelum ni tuan-tuan, hari ni saya mau cerita dan announce dengan semua orang kan, saya dapati bisnes public good ni sangat mudah. Paling mudah lah, setakat ni lah. Nanti kalau saya buat bisnes lain, saya jumpa bisnes lebih mudah, saya beritahu lebih mudah lain lah. Tapi setakat ni, saya buat lebih 10 bisnes. Kalau saya dari tulis daripada saya kecil sampai sekarang, public good sangat mudah. Kenapa? Yang pertama sebab emas ni tuan-tuan senang. Semua orang kenal emas. Semua orang tahu emas ni bernilai. Kita tak payah cakap banyak. Saya pergi jumpa orang, saya pergi beli durian kan, cik-cik dengan pakcik ni, dia tahu dia cerita emas. Dia sudah panggil anaknya. Dengar. Anaknya pun interested, mau daftar. Senang lah. Cuba kita jual ni, ubat langsingkan badan. Hari malam pun dah close lagi. Sebab dia pun dah faham kan. Apa benda nak cerita pula bahan apa dalam tu KKM segala kena chop apa mesti semua kan. Betul.
Susah. Saya dulu juga buat naikkan berat badan naikkan berat badan. Berat saya dah naik-naik gitu. So yang kedua adalah orang beli berkali-kali. Sebenarnya tuan-tuan, kita mau bina bisnes ni, okay, saya go through randomly saya gabung poin-poin. Kita mau bina bisnes ni tuan-tuan, bukan selama-lamanya kita mau duduk dalam bisnes. Kalaulah kita, tuan-tuan cuba bayangkan kita kerja. Tadi saya jumpa seorang Grab driver. Duduk dalam Grab driver tu, saya cerita dengan pakcik, uncle ni umur 65 tahun. Dia baru berhenti tahun lepas daripada kerja dia. So saya cerita dengan dia cakap apa? Dia cakap Grab ni dia bagi sampai 70 tahun orang drive. So ada 5 tahun lagi lah saya uncle. Dia cakap tak tahulah kalau lepas tu boleh apply lagi. Maksudnya kalau boleh apply lagi, pakcik ni mau apply lagi. Risau ni kalau awal aku naik Grab kali sini ni. Kalau 80 kan tidur-tidur kan. Betul lah kita nampak parents kita berenang kan. Atas sofa tu TV tengok dia kan. So kita risau. Tapi tu mama cakap kenapa boleh jadi macam tu? Sebab dia tak prepare. Dia cakap apa? Kalau dia nak buat Grab ni memang berat untuk dia teruskan. Sebab dia umur 65. Dia kena sarang anak dia umur 21. Anak dia belajar, dia cakap apa? 2 tahun kos degree 80,000. Saya baca satu statistik, dia cakap lelaki, lebih 50% lelaki tak kahwin. Sebab apa agak-agak? Kita cari jodoh kan? Bukan yang jodoh. Apa jawapan dia agak-agak? Kewangan. Lebih 50%. Akhirnya kahwin lambat. Efek kahwin lambat apa? Macam cakap untuk diri sendiri, mana kan? Efek kahwin lambat apa? Umur 65, anak masih belajar lagi. Kena sarang. Kalau financial freedom tak apa. Kalau tak okey? So, orang beli emas berkali-kali. Kenapa tak boleh? Nanti saya tahu tak? Okay, orang beli emas berkali-kali tuan-tuan. Saya masuk exit plan. So, kita buat bisnes yang ada exit plan. Kita makan gaji, agak-agak bila exit plan kita? Bila kita terpaksa berhenti kerja. Tapi adakah bila exit plan tu, bila exit daripada kerja kita tu, kita dapat income? Dapatlah mungkin KPSP. KPSP ni statistik menunjukkan 60% daripada orang yang ada KPSP ni lepas 5 tahun habis KPSP dia. Kalau pension 65, 5 tahun 70 kalau hidup macam Tuan Mahathir, makan apa lepas tu? Berat. Jadi tuan-tuan, kita mahu buat satu income yang dia keep on bagi kita duit masuk. Macam air pipe yang mengalir kan? So poin itulah yang penting. Kenapa ramai daripada kalangan kami berkorban. Walaupun ada kerja hakiki, tapi tetap buat bisnes ni tambah 2 jam sehari. Sampailah satu masa, sekarang saya sudah start nampak kawan-kawan saya satu demi satu berhenti kerja. Kita bagi tepukanlah kepada Kak Mas. Tapi kawan-kawan saya ramai yang berhenti kerja sebab kita punya income sudah stable. Financial freedom lah. Maksudnya ada duit, tapi walaupun dah kerja tapi ada duit dan cukup untuk tampung kos sara hidup. Kenapa? Sebab orang beli emas berkali-kali. Dan setiap kali orang tu beli emas, public pool akan bayar insentif. Soalan saya, siapa dekat sini dia beli emas selama ni lebih daripada sekali? Angkat tangan. Yang tangan. Bayangkan tuan-tuan, berapa banyak insentif daripada yang dealer tuan-tuan dapat. Patutlah dia selalu ajar saya pergi seminar. Bukan kita sama-sama berjaya. Sebab apa? Poin nombor 4, win-win. Kalau contoh saya cakap seorang doktor, kita ada doktor kan, seorang doktor dia buat klinik untuk supaya dia punya klinik itu laku. Hari-hari dia kena doa supaya ramai orang sakit. Doktor ada doa apa tak? Tak ada. Orang yang jual batu nisan, dia kena doa apa? Supaya semua orang pendek umur cepat matilah. Kalau dah orang mati hari itu dah laku batu nisan dia. Betul? So, kita dekat public gold ni, kita doa hari-hari orang berkat, murah rezeki dia, tambah income banyak supaya dia boleh beli emas banyak-banyak. Betul? Kita win-win. Kita happy sebab insentif kita dibayar. Kita pun happy sebab customer bagi tahu kita, Syarah, terima kasih sebab perkenalkan saya dalam dunia bisnes, dalam dunia emas ni. Sebab saya kenal dunia emas ni, akhirnya saya selama ni tak mampu menyimpan. 3,000 pun saya tak mampu simpan, dia cakap. Tapi Alhamdulillah sekarang ni, dia kira total emas dia lebih 15,000 dia boleh save. Macam itulah nilai emas. Emas punya power lain tau. Okay? Yang kenapa? Yang kelima. Okay.
Tuan-tuan, kalau kita jual apa-apa lah buat bisnes ni macam tentang bisnes ni. Kalau kita buat bisnes, benda pertama kita kena faham dan kita kena ambil kira adalah sejauh mana produk yang kita jual tu mudah untuk jual, satu. Kedua adalah market dia besar ke tidak. Contoh dulu saya bisnes handsok. Saya bisnes handsok. Tuan-tuan bayangkan market tu handsok ni kecil ke besar? Besar. Siapa pakai handsok dalam ni angkat tangan? Angkat. Ada. Cikgu pakai handsok. Okay. Kecil. Muslim dan Muslim kita cross lah. Muslim pula perempuan lelaki, lelaki cross. Perempuan pula pakai tudung, yang pakai tudung kita cross. Dia pakai tudung kita pakai handsok, betul? Akhirnya kecil sekali. Kita jual topi. Orang yang pakai topi dah belilah topi. Berapa ramai? Apa lagi? Kita jual sejadah. Non-Muslim dah belilah sejadah. Kita jual ubat kurus. Orang yang sikit kurus dah belilah ubat kurus. Tapi tuan-tuan, kita di public good, siapa yang nak beli emas? Orang yang tak ada ilmu, tak ada duit je. Kan? Kalau orang sedia faham tentang kehebatan emas, dia mesti beli emas. Bahkan dia beli berkali-kali. So agak-agak betapa besarnya market kita, para gila sekalian. Saya cakap, kalau kita dapat betul bisnes ni, kita kufur nikmat. Sebab punya ramai orang dekat luar sana yang cari-cari bisnes yang macam ni. Tuan-tuan carilah satu poin buruk macam mana daripada bisnes public gold ni. Susah mau cari tuan-tuan. Ini 12 poin saya keluar, 10 ni saya sudah gabung ni. Kalau mau cakap 15 boleh keluar. Mau cakap betapa beruntungnya kita. Kita buat 2, 3, 4, 5 tahun saja tuan-tuan, kita boleh dapat income 5 angka ke atas tu sangat normal. It's normal, betul kan? Normal kan dekat public gold. So next adalah tidak perlu pegang stok. Saya dulu kan buat macam-macam bisnes yang tuan-tuan kan, dan saya guide orang buat bisnes. So ada seorang masa saya buat coaching tu, seorang ni dia punya masalah tau. Dia cakap kena restock barang. Kadang-kadang stok barang tu banyak lagi. Tapi sebab kalau tak stok nanti, kalau tak stokkan barang nanti dia kena terminate. Siapa pernah join jadi agent ke apa? Ada pernah? Wajib pressure. Kita mau bisnes ni pressure kan? Tenang-tenang. Kita mau bisnes pressure kan tenang-tenang? Kaya-kaya. Saya cakap pressure kan kalau saya tenang tak buat bisnes. Patutlah dah buat ni. Okay. Jadi bestnya bisnes public gold ni sebab apa? Kita dah pegang stok. Kita dah pressure. Kalau orang beli sekilo kan, 2 kilo kan, berapa pun it's okay. Kita cakap okay boleh, kita contact nanti branch, senang. Kita boleh settlekan sebab yang urus operation semua public gold. Kita tak payah pegang stok. Kan? Lepas tu kita boleh fokus hanya marketing and sales. Urus operation, management, finance, apa semua tu public gold uruskan. Best ke tidak kalau kita buat bisnes macam tu? Itulah bisnes yang best untuk cepat grow. Kita kena cari bisnes yang macam ni, yang establish sistem dia. Tuan-tuan tengok public gold ada 1.3 juta lebih penyimpan emas. Kalau kita owner kepada company yang ada 1.3 customer base, 1.3 juta, agak-agak kita akan buat betul ke tidak? Of course, setiap hari kita akan fikir how to improve. Sebab kita mahu customer ni dia ada good experience kan? So siapa-siapa yang masuk dalam customer base public gold ni sangat beruntung. Jadi kita menumpang, dealer-dealer ni kita menumpang. Tuan-tuan tengoklah berapa banyak mesin ATM sudah start keluar. So semua tu membina credibility untuk dealer-dealer. Mudah ke tidak bisnes tuan-tuan? Sangat-sangat mudah. Kan? Even public gold bantu marketing untuk kita. Okay, next apa? Exit plan saya cerita. Yang ketujuh saya suka. Customer tidak independen atas kita. So hari tu ada tuan dekat sini tu. Kan? Ada hari tu dia punya dealer seorang, dia pergi diving kan? Dan dapat jual berapa? Berapa? 30,000 300 gram. Tepuk sikit. Diving pun tuan-tuan boleh close 300 gram. Ada yang bisa 300 gram dalam 2% berapa? Okay. So mau cakap itu seorang. Bayangkan Tuan Nazim ada berapa? 15,000 kan? 9,000 customer. Kalau lah harga emas jatuh tiba-tiba 9,000 dia pergi serbu dia, mesti dia cepat-cepat letak dekat dia punya story. Sorry, dia tutup emas hari ni. Sebab apa? Dia kena layan. Betul-betul kalau kita business owner yang kita
bandar, stok demand terlampau banyak masuk, kita terpaksa hold tau, tutup sebab takut nanti orang mengamuk. Tapi kita tak. 9,000 tu orang semua beli pun apa. Sebab apa? Kita ada sistem yang sangat padu. Dia beli sendirilah suka hati dia. Tahu-tahu, weh 4 juta sales. Alhamdulillah dalam 20%. Boleh sudah lama-lama ni pulang mahul ni. Itu poin dia. Ketawa kuat tu ada maksud tu. Okay. So, last but not least, yang 10 adalah percutian free. Tuan-tuan, kami alhamdulillah setiap tahun kami nak bagi fikirlah membawa pasangan kan. Yang ada pasangan, membawa pasangan layak untuk bercuti dekat mana. Sebab public good memang bagi kita setiap tahun ada trip percuma untuk mana-mana dealer yang achieve target lah. So lepas kami pergi Swiss beramai-ramai, lebih kurang 150 orang kan, yang mana setiap orang belanja di sekitar 25,000 tuan-tuan. Berapa juta public good allocate untuk sponsor dealer public good untuk pergi trip. Siapa dekat sini minat holiday, pergi trip? Angkat tangan. Tuan-tuan, ini adalah peluang yang sangat best. Sebab kita pergi trip sendiri, semua benda kita nak kira. Kalau boleh hotel yang paling budget, yang paling cun, memang tak dapat dalam dunia ni kan. Tapi ni, public good bagi hotel yang paling mantap. Mantap, padu bagus, okay? Makanan bagus, kita nak bagi fikir, bawa badan je. Dan next, kita belum pergi lagi Swiss, kita sudah dapat tiket pergi Cape Town kan. Lepas tu Cape Town ni, nanti next keluar sudah, next Budapest. Next tak tahu lagi ke mana-mana, kita dapat lagi ada public good fikir pergi mana. Yang penting travel free setiap tahun itu yang penting kan. So, last but not least, saya mau cerita kenaikan income saya. Sebab apa? Sebab orang buat bisnes sebab income ke sebab pahala? Income kan? Kalau pahala, saya tunjuk pahala kan? Okay. So, tuan-tuan tengok 2018, saya punya income setahun bukan sebulan, RM52 16 sen. Adakah yang ada dealer kat sini kat tangan? RM52 setahun ni tuan-tuan? Itu 2018. Next. Next 500. Berapa kenaikan? 10 kali ganda, betul? Next 5,000. Berapa kenaikan? 10 kali ganda. Next berapa kenaikan? 20,000. Kira sendiri ya. Okay. So, tuan-tuan tengok lebih menakjubkan lagi. Sebab apa? Bisnes ni, tuan-tuan, saya buat decision untuk buat, saya kan buat macam-macam bisnes. Tapi saya buat decision dekat sini. September 2022. Saya belum buat decision, saya punya income sudah naik 10 times. 10 times, naik. September ni baru saya buat decision. Kenapa? Tadi kan saya cakap, customer beli banyak kali. Kedua, customer independent. Dan kita setiap bulan rekrut orang-orang baru untuk educate dan simpan emas. Orang-orang baru simpan emas, orang lama simpan ke tak emas? Dan tuan pun angkat tangan tadi, beli lebih sekali? Simpan lah tu. So customer saya ada 3,000 sekarang. Kalau harga emas naik ke turun, kalau dia faham dan cuma 10% daripada gaji, dia simpan ke setiap bulan? Simpan. Masa dia single, dia kahwin, dia ajak kita pasangan simpan emas. Ajak, dia ada anak, dia buka tabungan untuk anak semua. Buka, harga emas makin murah kan mahal? Dia punya gaji makin turun, dia makin naik? Dia deal tu kan? Jawabkan soalan dia kan. Itu sebab kenapa saya punya income naik. Tak pernah turun lagi so far. Tak pernah turun. Setiap tahun mesti makin naik. Okay? Lepas tu, kalau tuan-tuan tengok, okay, antara rumah sewa ASB dengan dealership, mana satu yang tuan-tuan prefer? Siapa prefer rumah sewa? Income daripada rumah sewa, kan? Income daripada ASB? Income daripada dealer Pak Bego? Dealer lah kadang-kadang, kita sudah tahu cerita kan? Tapi betul lah tu. Sebab apa tuan-tuan, rumah sewa ni, kalau kita menjaga rumah sewa, berat. Ini real cerita daripada orang-orang yang ada rumah sewa. Dekat saya dia cerita, ada 5 buah. Dia cakap akhirnya dia memang jual semua rumah sewa ni. Walaupun tadi saya cerita, macam terbang ke langit ni kan? Sebenarnya boleh, salah satu option. Tapi mau cakap bisnes lagi padu. Sebab rumah sewa ni kita mau jaga bukan senang. Jaga maintenance dia, dapat lagi penyewa yang daripada apa? Daripada neraka. Neraka yang terbawah sekali, neraka jahanam kan? Memang susah tuan-tuan. Ada kes dia kunci mangga, owner rumah tu dia bawa lari kunci, tukar mangga, tinggalkan rumah tu, bil dah bayar 6,000, 3,000 air, memang sakit lah. Okay? Dapatlah, sekarang pula bukan senang dapat percentage daripada rumah sewa sebab OPR naik tinggi. Dapatlah sebulan 100, mungkin 200 ekstra. Betul? Banyak yang negatif lagi. Betul. So ASB pula, untuk dapat 5,000 setahun, kita kena parking berapa dalam ASB? Juta. 100,000. Juta.
Target 75% akan Malaysia 1,000 pun tak ada. Apatah lagi 100,000. Dan lepas kita masuk seminar kaya dengan emas malam ni, kalau ada 100,000 tuan-tuan parking kat mana? ASP ke? Kalau long term dia orang cakap sekarang ni dia bercinta ASP tidak. ASP ni untuk short term. 2 tahun ke bawah parking ASP. 2 tahun ke atas emas lebih baik lah. Okay. Lepas tu dealership public gold ni, tengok tuan-tuan. Dapat setahun dia makin naik. Saya faham parents ni mau cakap poin yang boleh diwarisi. Last sekali parents, dia selalu fikir untuk anak dia. Betul Ibu fikir untuk anak. Seorang parents, dia teringin sebelum dia meninggal, dia ada harta boleh diwariskan pada anak-anak. Betul? Tuan-tuan, kalau kita wariskan harta, aset, katakanlah rumah 2 biji, apa yang anaknya akan fikir? Dia fikir mau jual je rumah tu. Betul kan? Sebab dia mau duit, dia fikir kalau nak jaga rumah sewa ni lecehnya, ya Allah. Sebab bukan dia yang cari duit untuk beli rumah tu, dia nak appreciate pun. Dapat duit, sekejap je habis. Tapi kalau kita tinggalkan passive income untuk anak kita, sebulan ni dia habis belanja RM5,000, RM10,000. Bulan depan masuk lagi RM10,000. Sebab kita ada customer base 3,000 yang keep on beli emas. Sebab orang faham dia mau emas, melainkan orang meninggal ataupun orang cari beli dengan company lain. Otherwise, setiap bulan kita bagi passive income dekat anak-anak kita. Mana lagi best? Tinggalkan rumah sewa ke? Tinggalkan passive income duit setiap bulan kepada anak kita. Ya, betul. So, last kali tuan-tuan orang cakap apa? Syahlah boleh lah. Kita kan suka cari alasan untuk tak buat. Syahlah boleh lah sebab dia punya follower ramai kan. Dekat TikTok dekat 450,000, dekat FB lagi lebih 1,5 juta. Senang lah dia kan. Tapi kan saya cakap tuan-tuan, saya buat decision bila? Ni. Tapi income saya berganda daripada sini. Mau bagi tahu apa tuan-tuan? Siapa buat dia dapat? Satu. Yang kedua, orang beli emas selalu, akhirnya kita punya income memang akan bertambah. Kita terpaksa terima penambahan income setiap tahun. Sebab customer kita tak berhenti beli emas. Mana okay? Jadi saya rasa di situ saya dulu perkongsian saya malam ni. Harap menjawab banyak persoalan yang tuan-tuan selama yang kita fikir tentang macam mana mau kaya, macam mana mau kaya dengan emas. Dan insyaAllah lepas ni kita dengar lagi sharing daripada rakan perjuangan saya. Banyak kes-kes testimoni yang best. Saya serahkan kepada MC. Atas perkongsian yang best tadi, dekat setengah jam ke 1 jam macam tu. Jam. Start pukul 8.30 tadi kan, sekarang pukul 9.30. 1 jam lebih. Okay, so next kita dengar lagi perkongsian daripada speaker yang saya bawakan untuk tuan-puan. Ada tak kat sini seorang doktor? Angkat tangan. Okay, tak apa. Kalau tak ada, kita bawakan doktor dan juga seorang pemilik bisnes pada malam ni untuk sama-sama berkongsi tentang testimoni macam mana doktor ni mula-mula simpan emas dan macam mana doktor ni buat bisnes dengan public gold. Dengan ini saya ingin menjemput Dr. Siti Hazifah ke atas pentas. Kita silakan. Dalam doktor, business owner. Buka sikit. Kata kiasu kan, boleh doktor, lepas tu dia pemilik bisnes lagi. Tapi tuan-puan, apa yang saya nak kongsikan kat sini sebenarnya saya nak tanya dulu, siapa orang yang disiplin bayar hutang? Kita ni tuan-puan, saya nak ceritakan macam mana saya menjadi seorang yang disiplin bayar hutang, menjadi seorang yang disiplin menyimpan. Okay? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hazifah. Orang panggil saya Dr. Siti lah. Okay, senang ingatkan. Dulu orang tanya saya, nama Siti Hazifah. Hazifah susah nak sebut. Saya kata, nak senang ingat nama Siti. Macam Siti Nurhaliza. Rasa kan? Okay. Jadi tuan-puan, sebenarnya titik permulaan saya nak cerita macam mana saya dulu seorang penyimpan emas bermula pada tahun 2021. Tahun 2021 tuan-puan, saya jujur saya cerita ya, saya simpan emas sebab emas tu trending. Public gold trending tuan-puan dekat Facebook. Saya tengok story kawan saya, simpan 1 gram 1 bulan. Mampu ke waktu tu? Mampu tuan-puan 1 gram 1 bulan. Dulu nak beli emas, nak kena beli 10 gram, nak kena beli 15 gram.
baru boleh beli. Tapi 1 gram 1 bulan rasa mak nak visit ni. So jadi tuan-tuan, saya pun menabung, sign up free, register free. Menabunglah 1 gram sebulan, 1 gram sebulan, 1 gram sebulan. Tetapi pada waktu tu tuan-tuan, saya perasan saya menabung tak ada matlamat. Saya tak tahu, saya menabung je tuan-tuan. Menabung je. Disiplin menabung, contoh kan, macam kita disiplin bayar hutang. Setiap bulan dapat gaji kan tuan-tuan. Saya suruh cerita, saya OCD tuan-tuan. OCD, orang bayar gaji pun ada jadual. Nak bayar susun, bayar tulis rumah, beli kereta, makan, minum, simpan. Simpan bawah sekali tu. Simpan bawah sekali. Dah bayar semua, simpan kat bawah sekali. Tapi disiplin. Sebab kita OCD kan, dia ada portion dia. Tapi tuan-tuan, titik permulaan, saya cerita saya menabung tahun 2021, tetapi titik permulaan saya kenal emas. Saya menabung emas 2021, tapi saya kenal emas lepas saya baca buku wang emas. Siapa yang tak pernah dengar buku wang emas? Tak pernah? Good. Okay, balik nanti pergi cari. Okay, buku wang emas, okay, boleh cari dekat Popular ada, online ada, offline ada. Okay, Popular MBH, pergi cari. Pada saya, waktu tu saya baca buku tu tuan-tuan, macam orang kita tengok kartun, light bulb. Saya tak tipu, serius ni tuan-tuan. Saya habis baca buku tu, saya rasa macam ya Allah rezeki tahu. Setahun lebih saya menabung emas, tapi tak ada ilmu. Tak ada ilmu, tak ada matlamat, tak tahu kenapa saya menabung emas. Saya tahu emas, tapi saya tak tahu emas ni untuk apa. Spread value pun tak tahu apa benda tu. Orang cakap emas susudilah. Benda tu pun saya tak tahu tuan-tuan. Sekarang saya ceritalah. Sebab dah baca buku. Tak baca buku tuan-tuan, menabung je. Macam bodoh kan. Tetapi tuan-tuan, sebab itu sebenarnya kenapa kita buat seminar, dia kata kita menabung, kita kena ada ilmu. Bila ada ilmu, kita ada pemahaman. Bila kita ada pemahaman, baru kita boleh kaya dengan emas. Dulu duit tabungan ada tapi tak tahu, tak ada matlamat. Sebab abah saya selalu pesan, simpan. Dah kerja, ada duit simpan. Sebab itu dia pesan nak cari tuan-tuan. Simpan, saya pun simpan dah. Tetapi tak tahu. Sekarang ni tuan-tuan selalunya, sekarang ni saya adalah seorang leader public juga lah. So setiap pagi saya akan berkongsian, saya akan cakap satu benda yang penting bila kita menabung emas. Nombor 1 kita kena ada ilmu, nombor 2 kita kena ada matlamat. Tak ada matlamat simpanan tuan-tuan, tuan-tuan kata besok kita kan tak tahu nak pergi mana. Itu yang duit mudah muncul. Itu yang selalu dah beli emas 2 bulan lepas tu jual. Tak ada matlamat, tak ada ilmu. Okay. So, jadi tuan-tuan, sebab itu saya berdiri di sini tuan-tuan, saya nak kongsikan sebenarnya. Kalau kata siapa yang belum pernah bermula dengan emas tuan-tuan, you are at the right place. Kalau tuan-tuan bermula dengan ilmu, tak perlu tunggu lama-lama, tak perlu nak jadi pandai. Okay, saya percaya ramai kat sini pun dia start dulu baca, faham kemudian. Ramai macam tu sebenarnya. Dah baca dan dah daftar. Tuan-tuan kalau kata belum daftar, daftar dulu. Sambil-sambil tu boleh membaca. Kena tahu. Kalau tunggu lama-lama, harga emas makin hari makin naik, harga emas makin hari makin naik. Lepas tu nanti menyesal. Tapi sebenarnya tuan-tuan orang simpan emas ni sentiasa menyesal. Mesti sentiasa menyesal. Menyesal beli, menyesal tak beli, menyesal tak beli banyak. Menyesal tak beli banyak. Ada hari tu harga emas 390. Ya Allah, betul menyesal tak beli banyak. Sentiasa akan ada penyesalan. Tetapi tuan-tuan, penyesalan tu sekejap je. Waktu tu je. 2 tahun akan datang bangga. Oi, bangga kalau bangga. Saya pun bangga juga tuan-tuan. Menyimpan emas, tapi menyimpan emas dulu tak pandai kan. Tapi ingat, dulu saya menabung emas RM250 1 gram. Bangga tuan-tuan, saya cerita sekarang saya dah berhasil beli emas RM250 per gram. Sekarang juga bangga. Tuan-tuan, akan ada satu masa tuan-tuan dalam masa 2 tahun tuan-tuan akan cerita bangga pernah menyambung emas harga di bawah RM300, di bawah RM400. Sebab kita tahu dah pergerakan harga emas tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan tak rugi. Tapi saya nak kongsikan juga, saya letak kat sini saya sebagai seorang business owner. Selepas saya habis dia baca buku emas tuan-tuan, benda pertama saya buat, saya bagi tahu dengan husband saya, Bibi. Jom kita tabung, jom kita menyimpan emas untuk bisnes. Siapa bisnes owner kat sini? Siapa bisnes owner? Okay, tak ramai kan? Okay.
antara masalah business owner ni tuan-tuan, ialah cash rolling. Okay, especially macam saya tunjukkan, macam Cik Syara dia punya business hands-on. Cik lah dia sebut saya business tudung sikit. Kalau nak ceritakan separuh rakyat Malaysia, kalau orang lain separuh lagi orang perempuan besar lagi lah nak cerita orang beli tudung saya kan. Tapi nak cerita tuan-tuan, antara waktu paling lebat orang nak membeli sebenarnya pada waktu perayaan, hari raya, semula baru, semula tu. Every year saya cerita dengan tuan-tuan, setiap tahun dulu mula bisnes saya dengan husband saya, kami buat bisnes sama-sama tuan-tuan. Pergi kelas, tapi kita orang tak ada background bisnes. Main langgar, itulah main langgar dia buatkan dulu. Every year waktu nak raya ni, duduk termenung. Macam mana kita nak cari modal untuk nak rolling, untuk nak buat untuk raya. Sebab waktu raya kita tahu sale memang paling lebat, paling besar sale waktu raya. So jadi apa yang kami buat tuan-tuan, kami menabung setiap bulan. Sebab baca dalam buku dia cerita apa tuan-tuan, bisnes emas ni bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi guna untuk bisnes juga. So titik permulaan tu sebenarnya tuan-tuan saya kata kenapa lah tu, dia kata ada penyesalan. Sentiasa akan ada penyesalan. Kenapa dulu tak kenal emas? Kalau dulu dah orang padahal dah buat bertahun-tahun dulu, berpuluh-puluh tahun dah orang guna emas untuk bisnes, kita baru nak kenal. Sebab itu penting ada ilmu tuan-tuan. Okay, so dalam pada buku yang saya baca tu tuan-tuan, kami belajar tak perlu lagi nak ambil loan, tak perlu lagi nak ambil pinjam sana sini, nak korek simpanan tuan-tuan, nak guna untuk rolling, tak perlu lagi dah. Simpan emas, tiba waktu tu pajak. Habis raya tuan-tuan dapat sale, ambil dulu emas. Itu praktis kami. Okay, so jadi tuan-tuan, kisah setiap orang berbeza, pengalaman setiap orang berbeza. Macam Cik Syara mention tadi, kita tak perlu nak langgar, tak perlu nak lalui pengalaman orang yang dah lama. Dalam buku Wang Emas tuan-tuan, saya nak cerita buku Wang Emas penulis dia adalah Tuan Zulkifli Syafi'i. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i tuan-tuan, pengalaman dalam bisnes emas terlampau lama tuan-tuan. Dah 14 tahun beliau dalam bisnes emas. Tuan-tuan, kita tak perlu melalui 14 tahun pengalaman. Betul. You don't need to go all that 40 years. Nak langgar sana langgar sini tak perlu. Baca buku sejam dah dapat pengalaman 14 tahun. Jadi tuan-tuan, bermula dengan ilmu, teruskan apa yang tuan-tuan buat. Tengok sharing. Okay, live ni sebenarnya tuan-tuan, ataupun seminar-seminar macam itu, trigger tuan-tuan tak sebenarnya. Balik nanti nak kena cari information lagi. Trigger je sebenarnya. Okay, nak dapat ilmu yang lebih mendalam, baca buku. Okay, itu sahaja untuk saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Siti di atas perkongsian tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, saya nak jemput speaker kita yang kedua. Siapa dekat sini cikgu? Boleh angkat tangan. Okey, ramai cikgu kat sini. Dan siapa kat sini anak muda bawah 30 tahun? Boleh angkat tangan. Okey, so hari ini saya bawa speaker yang muda dan juga seorang cikgu. So kita nak tahu, nak dengar perkongsian daripada cikgu dan anak muda ni macam mana start simpan emas pada awal 20-an lagi tuan-tuan. Mungkin hari ni kita umur 40-an, macam mana dia ni simpan emas 20-an. Ada yang simpan emas pada umur 18 tahun lagi. Okay, jom kita bersama dengan Cikgu seorang guru daripada Ceras Kuala Lumpur. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Yang saya hormati, terima kasih kepada MC. Yang saya hormati Cik Syara, co-speaker dan semua tuan-tuan yang hadir untuk malam ni. Okay, so malam ni tuan-tuan, saya sebagai co-speaker ni, saya hanya nak sharing apa yang saya lalui lah. Macam kita selalu dengar, yang melalui sahaja yang akan merasai. Okay, so sekarang tuan-tuan, position saya sekarang sebagai golongan muda. Sampai sini yang umur bawah 30-an, semua kat tangan. Ramai Okay, so saya start dengan macam mana saya boleh kenal emas lah. Saya dikira bertuah tuan-tuan sebab saya kenal emas waktu usia saya 23 tahun. Waktu saya tengah ambil degree dekat USM, Penang. Cerita bermula ni, masa tu saya memang daripada dulu lagi suka buat bisnes. Maksudnya kita suka buat aktiviti-aktiviti yang boleh menjana pendapatan. Tapi kita tak tahu pasal ilmu kewangan. Macam Cik Syara sebut tadi, kaya sama dengan tabungan.
Jadi pada tahun 2020 tu, waktu tu berlakunya COVID-19 betul tak? Masa COVID ni saya kena balik kampung belajar kat rumah. So saya dah tahu lepas saya habis belajar, saya akan jadi seorang guru. Jadi saya beli sebuah buku kewangan dengan harapan untuk saya urus kewangan sahaja. Pada ketika itulah. Ada air tak? Kalau boleh cikgu. Ni ada air. Daripada mana air tu? Sorry. Okey. Pada tahun 2020 tu, saya mencari peluang untuk menjadi kaya tu. Sebab apa? Sebab saya dilahirkan dalam keluarga yang tak kaya. Sebab saya ada baca satu quote yang dia bagi tahu, kemiskinan ni bukan untuk diwarisi. Jadi itu trigger saya lah. Maksudnya saya fikir dalam dunia ni kita bebas buat pilihan, betul tak? Bukan kalau kita lahir dalam keluarga yang sederhana atau susah, kita kekal dalam keadaan yang sebegitu. Sebenarnya itu satu formula yang tak betul lah. Jadi bila saya faham pasal benda tu, saya masuk satu kelas saham pada tahun 2020. Sebab apa? Sebab impian saya untuk jadi apa? Kaya. Jadi kaya. Sebab saya fikir, saya tengok masa tu, biasalah siku-siku trader dan saham ni, marketing mereka je biasalah, dulu depan laptop pun boleh buat duit, betul tak? Betul. Jadi saya itu trigger saya lah. Tapi nasib baiklah pada ketika tu saya bayar iuran kecerdikan. Saya tidak bayar iuran kebodohan. Kalau saya bayar iuran kebodohan, for sure pada ketika tu saya dah pergi terus melabur lah. Tapi saya laburkan duit yang saya ada tu dalam kelas. Jadi bila saya dah belajar pasal cap buka akaun CDS apa semua tu, saya semak dalam saya punya akaun, saya hanya ada RM1,000. Jadi saya fikir, 1,000 ni kalau hilang macam mana? Memang saya akan rasa tak boleh hilang lah benda tu, sebab itu sahaja duit yang kita ada. Jadi bila saya dah, masa tu tahun 2020 tu kita dah involve dengan public goal, baca buku Tuan Zul. Jadi Tuan Zul bagi tahu, asas membina kekayaan adalah dengan menabung. Jadi saya, satu lagi saya baca dia cakap, pelaburan ni menggunakan duit lebihan. Jadi bila saya dah ada ilmu, pada ketika tu baru saya faham, rupa-rupanya nak membina kekayaan adalah dengan tabungan. Jadi saya buat satu kesilapan lah pada ketika tu saya pergi melabur. Okey, itu dari segi macam mana saya boleh bermula simpan emas lah, melalui bacaan buku. Dan daripada buku itulah saya boleh kenal emas. Okey, so yang kedua tuan-tuan, dari segi apa kesan bila saya kenal emas. Okey, sebelum ni saya dan juga isteri, saya pergi dekat showroom, lebih 4 buah showroom dekat KL ni untuk beli kereta, dengan alasan untuk balik kampung lah. Bila saya balik tu, saya bincang balik dengan isteri, untuk apa kita beli kereta ni? Untuk balik kampung. Lepas tu saya selepas maghrib tu, saya baca satu buku kewangan. Tuan Aziz Ali semua kenal dia buku Maharaja Wang. Dia bagi tahu untuk apa kita beli kenderaan yang harganya pasti susut. Dan sedangkan kita tak perlu. Sebab saya dah ada satu kereta yang dah lama lah. Jadi saya fikir bila saya beli kereta, menyebabkan saya hilang kemampuan untuk menabung. Sebab saya every month tuan, daripada zaman saya belajar sampailah sekarang memang saya obses menabung. Walaupun pada masa belajar tu memang saya tak ada income, tapi disebabkan oleh mentor bagi tahu, bila kita dah set kita ni menabung, automatik kita punya kepala otak ni kreatif. Maksudnya kita cari duit buat tu buat ni hanya untuk penuhkan tabungan. Jangan. Kenapa ni? Wan tak malu. Tak ada sokongan. Wan tak ada. Okay, sambung balik. Okay, jadi saya dah test drive sama. Saya ada buat posting dekat Facebook dalam benda tu. Sebab apa? Sebab kita kena ambil tempoh bertenang, betul tak? Bila kita ambil tempoh bertenang, baru kita tahu benda tu perlu ataupun tak perlu. Jadi saya buat decision, saya kira-kira lebih baik kalau saya balik kampung. Kalau paling kerap pun sebulan sekali. Kalau biasa pun 2 bulan sekali lah. Better saya naik bas ataupun saya sewa kereta lagi 5. Tapi benda ni dia tak semua orang boleh brain lah. Sebab dia kena kita ada ilmu asas kewangan dan circle yang betul. Macam kami semua circle 5G dengan G100 ni, kita memang diajar oleh mentor, bukan hidup mengikut kemampuan,
tapi hidup di Bawah. kemampuan. Jadi itulah antara kesan lah. Bila saya menyimpan emas ni, saya lebih rasional dalam membuat keputusan kewangan. Sebab kita semua tahu walaupun kewangan ni dia soal matematik, tapi kita cenderung buat keputusan kewangan ni menggunakan emosi. Dan kita justifikasikan dengan logik untuk sedapkan hati. So logik saya apa? Balik kampung. Padahal balik kampung 3 bulan sekali je. Jadi itu antara kesan pertama lah. Dan yang kedua tuan-puan, saya nak share pasal peluang bisnes. Siapa hari ni yang customer? Jujur akak tanya customer. Okay, ramai customer Okey. Masa saya kerja, saya jadi guru 2 tahun setengah lah. Saya boleh simpan duit saya tuan-puan 100% gaji bulanan saya sebagai seorang guru. Dan benda ni memang tuan-puan akan rasa macam pelik tapi benda tak pelik sebab saya bina bisnes waktu saya student. Saya first posting, income saya dengan public dah 4 angka. Tapi macam biasalah, kita diajar oleh mentor hidup di bawah kemampuan. Tahun lepas income cecah 5 angka, saya masih lagi hidup di bawah kemampuan. Memang saya tak, sebab mentor beritahu sewaktu kita ada income, ini waktu dia untuk kita buat tabungan. Sebab tuan-tuan kena faham formula kekayaan. Kekayaan kena tengok tabungan, harta dan hutang. Walaupun gaji kita besar, boleh tentu kita kaya. Sebab kekayaan diukur berapa lama kita boleh bertahan andai kata kita hilang sumber pendapatan. Bila saya faham formula ni, boleh dikatakan gaji cikgu tu sebenarnya dalam 3,000 memang saya tabung semua. Tapi income dari public go tuan-puan at least lah 80% memang saya tabung. Sebab apa? Sebab memang saya tak fikir untuk lifestyle. Sebab saya memang nak exit daripada saya punya kerjaya lah. Dan alhamdulillah bulan 8 tahun ni saya dah pension jadi sebagai seorang guru. Dan benda ni tuan-puan, dia tidak jadi secara overnight. Sebab saya buat keputusan decision ni waktu saya student. Dan bila saya duduk dalam circle ni tuan-puan, kita baca buku macam Robert Kiyosaki, macam retired rich. Benda tu inspire saya. Dia cakap dalam hidup ni manusia ni biasanya mencari security job, betul tak? Dan maksudnya kita nak secure, padahal itu adalah limitation. Saya dah buat kira-kira tuan-puan, kalau saya kerja saya kerja 30 tahun, hit income saya boleh dapat 10,000 kalau kerja lah. Dan benda ni tak salah, jangan salah faham. Benda ni tak salah, ini adalah pilihan. Ayah saya pun pejabat awam dan benda ni bukan kesalahan, ini adalah pilihan. Tapi bila saya faham, saya boleh buat keputusan. Sebab apa? Sebab saya dah feel benda ni. Jadi dengan public goal tuan-puan, income boleh hit 4 hingga 5 angka dalam masa 3 tahun sahaja. Jadi sebab itulah kalau tuan-puan yang hadir hari ni, kalau nak buat bisnes public goal sebenarnya nanti dulu sah. Betul. Yang pertama beli emas, dapat emas. Kenapa tu? Kenapa kita ini dah buat live. Okay. So saya nak share ni ikhlas kepada hati saya lah. Dan untuk tuan-puan yang hadir hari ni, kita bukan ada satu jaminan kalau tuan-puan buat bisnes ni, tuan-puan akan grow. Jaminan, tiada jaminan yang terjamin lah dalam hidup ni. Semuanya terletak pada batang tubuh kita sendiri. Cuma yang saya nak tunjuk di show the plan dekat tuan-puan hari ni, saya rasa tak ada jalan paling singkat, paling murah dan paling cepat untuk capai financial freedom. setuju? Financial freedom ni tuan-puan, tak kerja pun boleh ada duit. Alhamdulillah saya baru 2 bulan tak kerja. Tapi alhamdulillah bukan sebenarnya bukan berhenti kerja, sebenarnya itu bukan kerja, ya, itu paling tepat. Dan walaupun hari ni saya tidak mengajari papan putih, tapi kalau tuan-puan tengok dekat live, saya masih lagi menggunakan papan putih untuk mengajar masyarakat hari ni tentang simpanan emas. Jadi saya rasa tuan-puan, hidup ni lebih bermakna bila kita bebas buat pilihan. Memang bila saya decide untuk resign daripada kerja hakiki tuan-puan, 3 tahun pertama memang saya ikat perut, yang mana saya memang tidak beli kereta. Walaupun income masa tu 5 angka, tak ada orang tahu. Kawan terdekat sahaja yang tahu. Tapi sebab kita tahu kekayaan ni formula dia macam ni. Jadi kalau kita nak exit dari plan kehidupan yang red race, kita semua tahu Jadi kita kena ada satu pengorbanan. Jadi untuk tuan-puan yang hadir hari ni,
Ini adalah peluang yang kita dah, macam Cik Syara dah show the plan tadi, lebih daripada 10 kebaikan buat bisnes public gold. Dan nanti tulus, tuan-puan akan mula bisnes ni dengan part time dan full time adalah pilihan. Dan bila tuan-puan ada duit, tuan-puan, pilihan tu bebas untuk memilih kan. Sebenarnya duit itu adalah pilihan. Jadi antara kelebihan lain lah dalam bisnes ni bila saya dapat adalah saya boleh provide everything untuk family. Tuan-puan ingat senang ke nak yakinkan mak ayah kita untuk kita resign kerja sebagai seorang guru yang dianggap secure dalam normal masyarakat kita? Tak mudah tuan-puan. Saya pun tidur baru saya cakap. Tapi saya selalu dengan Azri Walter dia cakap selepas kita umur 18 tahun dah akhir balik, keputusan dia tangan kita sendiri. Asalkan tidak melanggar perintah agama, tak melanggar undang-undang, kita bebas buat pilihan. Jadi nak yakinkan parents bukan senang. Apa yang saya tunjuk dekat parents saya pada ketika itu, saya tak ada masalah kewangan. Balik kampung, adik nak makan apa boleh provide. Mak mesin rosak, kita pergi beli terus. Sebab kita, untuk kita nasi sepinggan pun dah cukup kan saya. Saya naik motor je pergi kerja. Pakaian saya pun raya baru beli. Maksudnya saya memang tak ada keinginan untuk diri sendiri. Kekayaan ni untuk provide untuk circle yang saya sayang lah. Jadi bila berhenti bercakap itu pertama memang sedih lah. Sebab ini cita-cita bukan kita sahaja, ini cita-cita family kita. Tapi bila saya meningkat dewasa umur 23-24, saya berada dalam circle 100 5G di bawah mentoring Tuan Zul. Satu circle yang berbeza tuan-tuan. Kita mencari kebebasan dalam kewangan dan kebebasan dalam masa. Bila kita duduk dekat office, kita perlu bercakap pasal harga barang, benda-benda yang maksudnya tiada dekat circle yang kita ada sekarang. Jadi bila dalam masa yang sama saya berhenti cikgu tu, sebenarnya saya happy untuk saya sekarang ni boleh menikmati apa yang saya impikan 3 tahun lepas, iaitu ada kebebasan wang dan ada kebebasan masa. So saya rasa dah lewat Okey, so itu sajalah perkongsian daripada saya. Itu ikhlas daripada hati saya lah. Dan untuk tuan-tuan kalau nak jadi dealer, nanti tulus beli emas, dapat dealership percuma lagi. Dan boleh buat bisnes ni dengan cara tersendiri dengan ikut upline mentor masing-masing lah. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Wei. Okey, nama glamour Cikgu Wei. Okey. So next saya bawakan speaker yang seterusnya pula tuan-tuan. Okey. Siapa kat sini dah kerja lebih pada 15 tahun angkat tangan? Okey. Kalau dah kerja 15 tahun, nak berhenti kerja mesti rasa sayang. Macam Cikgu Wei baru kerja beberapa tahun, okey lah, mungkin tak rasa sayang. Okay, ni dah kerja 15 tahun, mana 20 tahun. Lepas tu seorang penyimpan emas ni, kalau tengok nama dia tu, dengan nama saya sama tak belakang hujung? Saja nak introduce kakak saja. Okay. Jadi beliau merupakan seorang pengurus kanan di salah sebuah syarikat. Seorang yang panggil kan. Dan macam mana beliau ni mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan menyimpan emas teruskan dengan bisnes public gold. Jom kita dengarkan perkongsian daripada Kak Mas. Silakan. Kalau ada satu benda yang saya tak suka buat, cakap kat depan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okey. Seperti nama saya panjang tapi biasa orang panggil saya Kak Mas lah. Okey. Tadi Syara dia explain tentang masalah kewangan kan. So macam dia cakap dekat saya. Sebab satu je yang tak kena dekat saya, pendapatan kecil. Okey, saya bekerja dah 22 tahun. Dia dengar tu saya. Saya bekerja 22 tahun, kira agak lama lah. Maksudnya pendapatan tu dah kira stabil lah. Okay, kenapa saya pergi susah-susahkan diri buat bisnes public gold? Okay, so sebelum saya kena emas, memang saya ada masalah kewangan macam Cik Syara cakap. Cuma pendapatan saya besar. So bila pendapatan kita besar, kita punya belanja pun besar. Okay, kita pun belanja pun besar. So circle saya simpanan bocor, apa lagi? Lifestyle, apa lagi yang disebut 6. Kenapa perlu kaya? Kenapa perlu kaya? Okay.
So tadi cikgu wear, cikgu saya rasa ada kat sini yang umur 45 ke atas tak? Rahsia. Saya seorang ni. Dia seorang. Keluarkan IC. Jadi tadi cikgu Dr. Siti dia menabung dari awal kan. Dia menabung. Cikgu muda lagi. Student lagi dah simpan emas. Saya ni 40 maksudnya saya 45 4 tahun ke belakang. So saya 41 baru saya kena emas. Saya memang kena emas. Barang kemas biasa. Kita orang Terengganu ni biasalah barang kemas. Macam ni. Sampai sini. Tapi saya tak sangka sebenarnya. Ni emas pertama saya 1 dinar. Ada tak yang ada 1 dinar macam ni? Ada kan? Ada. Tu orang lama tu. Tu HOB mesti ada. Jadi ini 1 dinar pertama saya. Saya kenal. Macam mana saya boleh terdetik nak bagi 1 dinar ni? Okey, macam mana saya kenal? Suatu hari Allah nak takdirkan dah, Allah bagi hidayah. Macam mana gini. Saya tak pernah cari solusi. Maksudnya tak boleh menabung ni. Saya baca buku zero hutang ada saya beli 2015. Tapi masa tu saya nak kata hutang saya dah settle, cuma ada hutang kereta, hutang rumah. So saya ada lebihan duit, betul tak? Saya ada lebihan duit kat situ. Kenapa saya tak boleh menabung? Sebab ilmu, sebab tak ada ilmu. Okey, so ditakdirkan kawan saya, Kak Mas buat tabung oren, dia kata, tabung oren. Maknanya dapat baki RM20 asing. Setahun RM900 je saya boleh kumpul. Setahun. Ada dalam pers, tak cukup duit, ambil je lah, tak apalah. Itulah saya dulu. Lepas tu ditakdirkan 2019, inilah 1 dinar ni, jiran saya, dia babi golak tapi dia bukan di bawah je, dia network. So dia buat status WhatsApp dia. 1 dinar boleh mengubati penyakit boros. Apa pula ini ubat penyakit boros? Macam tak logik kan? Di fikiran kita tak logik. Tapi okeylah, tak apalah. Saya cakap kat dia, saya nak beli RM900, saya nak beli benda ni. Boleh tak? Saya ada RM900. Dia kata, okey, harga dia RM880. Dia kata, tapi aku ada duit RM20 ni, kau terima tak? Duit juga, dia kata. Dan bertukar tangan lah. Dia datang rumah saya, dia hantar 1 dinar ni, saya pun pegang. Kenapa kita rasa macam dia macam meresap tau. Dia rasa macam orang lain tau, kan? Maksud saya balik, saya dapat ni kan, saya menang. Aku ada laki raya anak. Dia macam tu tau, orang ni lain. Lepas tu saya tukarkan duit raya anak saya 4 orang tu, 900 ke dinar yang kedua. Dia macam memang orang kata, betul lah cara kata, orang tak beli sekali, orang beli berkali-kali. Emas ni memang dia ada aura dia. Sebab memang dah cakap dalam Quran, emas ni memang kesukaan manusia. Kalau ada siapa, ada sini tak suka emas, yang tak jadi customer tadi tak suka emas, ada tak? Kalau ada yang tak suka emas, saya nak bagi. Bagi kata beli emas. Sebab dia semua orang suka emas. Tak ada orang tak suka emas. Saya rasa kalau dia tak suka emas, dia tengok pun mesti dia nak. Betul tak? Okey, so itulah permulaan saya beli emas, dinar, babi gold. Tapi saya tak tahu babi gold ni apa. Yang saya tahu ni 1 dinar. Okey, dia cerita bukalah akaun. Aku selamatkan buka akaun ni. Saya ada tabung haji, saya ada bank. Aku tak nak lah benda-benda ni. Itu macam ortodok sikit kan. Tapi saya tak tahulah kenapa dia jual saya di 880. Sebab saya tak tahu harga dia. Tapi selepas tu nak jadikan cerita, lepas saya beli 1 dinar, 2 dinar, lepas tu saya dapat bonus, saya tambah lagi 4 dinar. Tambah lagi 4 dinar jadi 6 dinar. Saya tepuk sangat. Belum climax saya. Sebab masa tu 2019 harga naik, lepas tu harga naik, saya beli ni 200 1 gram. Dia naik jadi 210 1 gram macam tu. Mahal lah. Dia cakap kan. Lepas tu kawan saya kata, okey, aku cabar kau beli 10 gram. Tak nak lah. Banyak lah, mahal lah 10 gram tu. Saya cakap kan, padahal kita ada duit lebihan, tapi kita rasa emas ni bukan keperluan kita.
emas ni adalah benda yang kata luxury lah, benda yang Collectible. bukan keperluan. Sedangkan saya tak ada simpanan tau masa tu. Saya tak ada simpanan. Betul, saya tak ada simpanan tuan-tuan. Saya punya tahap boros tu, saya keluarkan duit KWSP saya, akaun 2, kononnya nak kurangkan apa? Baki pinjaman kan? 80,000. Tapi tak dapat sedebuk. Setiap bulan lah dapat. Tak tahu di mana. Tak tahu di mana. Pecah rahsia. Memang tak apa. Kita cerita. iPad. Tapi Lambat. jadi untuk apa Masuk. kata kesedaran semua lah. Jadi sebenarnya ramai lagi kalau Kat korang mas rasa ni memang. orang yang gaji besar tu sebenarnya dia lagi tak boleh menyimpan. Betul. Sebab keinginan dia sangat tinggi. Saya pernah gaji 1,300 saya mula kerja 1,300. Lepas tu naik 1,500. Kau tak boleh simpan, gaji kecil. Naik 5,000, kau tak boleh. Banyak komitmen, banyak alasan. Alasan semua betul. Jadi sebenarnya tugas dealer, saya nak cakap pasal dealer lah. Okey, saya nak cerita jugalah apa manfaat yang saya dapat daripada simpanan emas ni. Simpanan apa lupa. Daripada emas tu, lepas tu tahun 2020 barulah saya tersedar sebenarnya harga emas makin lama makin naik. Macam mana saya tersedar bila kawan baik saya meninggal, so dia tinggalkan 4 orang anak dia. Okey. Husband dia dah meninggal 2 tahun lepas tu dia meninggal. So tinggal 4 orang anak dia. Yang sulung masa tu tingkatan 3. Keajaiban akan. So apa yang ajaibnya berlaku adalah saya simpanan dan kecemasan. Sejak pada tu tak toleh belakang dah. Jalan terus. Zombie mode. Ada duit simpan, duit simpan, duit simpan. Ada duit je buat EPP. Setiap bulan buat EPP. Sambung habis, sambung lagi. 100 gram, gila 100 gram tak apa. Tapi memang kita rasa perik lah masa tu. Tapi sebab kita nak cover balik apa yang kita dah buat, dosa-dosa tu kan. Dosa tu berlaku kan. Dosa tu berlaku 2014 saya pergi bank LB. Poster, bank script, bank posting. Saya cuba cakap. Saya tak jual saya tak menjual tapi saya bercerita. Beli tiket flight pada hari. Okey, pergi sampai sewa kereta. Okey, dah balik sini pula dia kena ambil gambar. Orang fikir benda tu kebaikan. Kita cuma ingat apa amalan yang kita nak bawa. Ada simpanan, dah ada simpanan, dah bebas hutang. Okey, apa lagi? Saya nak buat lah apa yang saya nak buat. Contohnya macam kamu pada bila masa. Okey, dia orang tak lama lah tuan. Sekejap je dia orang ni. Okey. Okey tuan-puan, so selesai sudah ke-4 speaker boleh siapa? Tak ada, okey. Kalau tak ada, saya teruskan dengan sesi payah. Okey. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terus kepada yang nak Sampai bulan 2. Okey lah. Dah. Tak pernah tahu. Sebenarnya. So boleh dibuat Putuskan dia. Tapi ni 24 November macam ada. yang yuran dia Beda, dia apa? 1 gram daripada account gap. So dia akan tahu dah daripada account gap. So doktor apply daftar yang ni kah? Dah. Memang sama sekali lah. Kumpul di menara buat kita lah. Dealer dah berapa gram. Macam biasa juga kalau nak upgrade dealer boleh lipat apply lah. Sebab ada sekarang kita untuk upgrade dealer ni better ada training lah. So kita boleh trade downline awak kita semua berkaitan uji sendiri. Okay, kita nak train orang, kita pun kena ada ilmu juga. Betul tak? Emas, kita akan display dekat menara Kabibon. Okey. Yang ni mereka sambung ni biasanya kami tak buka. Tapi untuk customer kita buka juga satu tu. Okey, 15 hingga 19. Satu lagi tarikh 29 dengan 30. Sebelum Tak ada pun nampak poster ni. Sebab tarikh silah. Kalau tak boleh datang minggu depan, boleh datang hujung bulan ni. 29 30. Dekat macam biasa dekat branch kat bawah. Boleh promote kita ni. Harga bergantung pada Kan mas promote ke mas? kita boleh beli apa? Boleh
malas ha. Biasa tak ada sistem barang kemas. Payahlah Tapi ajar untuk benda tarik habis. dua ni ada barang kemas lagi. Saya kat mana? Okey, untuk ni untuk biasa 1 gram. Okey, yang ni kita buat. Kita mau emasnya, ya. Ni sahaja sebab biji dah tak ada. Dapat Tak ada terus ni. produk, tak ada production dah untuk barang ni. Emas ni. Ah, dia orang ah. Okey, ni kalau ikut harga dekat website, yang ni sekarang adalah 450, betul tak? 450. So malam ni sahaja 411. Dapat terus kan? Dapat terus. Dapat terus. Tu penting dah sebut tu. Dan di sebelah untuk item ini sahaja. Hari tu masuk promote dekat 411 sahaja. Kuantan dia minta saya sell promote kat situ. Dia bagus promote. Jadi saya pun promote lah. Oi, banyak lah orang beli. Kita nak promote baru orang beli. Banyak kan? So Kalau terus punya lah. Yang okey. pakai sound ni. Sini sedap sound tu. Dah suka semua. Okay. Tak salah, sok tarik.